explain macam mana kamu perlu prepare PBR report. Ini adalah PBR report yang pertama yang kamu sepatutnya kena prepare. So first thing saya nak kamu refer dulu kepada Google Classroom. So kalau tengok di sini saya dah prepare new kat sini adalah only applicable during the MCO lah. So kat sini saya dah upload dah kat sini guideline for the preparation PBR report. Dan nanti kamu perlu hantar PBR report, dia punya due date 1 Mei. So kamu kena hantar di sini. So kamu kena cari dalam PBR report. So ini adalah PBR report 1. So untuk PBR report kamu kena buat 2 PBR report lah. So untuk yang pertama kamu kena submit ataupun kamu kena hantar pada 1 Mei. So sekarang ni apa yang ada dalam guideline ni? So ini adalah apa yang saya nak tengok dalam kamu punya PBR report lah. So untuk yang pertama, kamu sebenarnya sepatutnya semua orang di antara kamu dah perlu pilih topik apa yang kamu nak buat. Sama ada wind turbine, hydroelectric turbine, steam turbine in biomass, geothermal power plant. So ini adalah kamu kena pilih sebelum dia punya due date dia adalah before Saturday, sebelum Saturday ni. So ini adalah kamu kena pilih untuk kamu jadikan sebagai kamu punya PBR report. So apa yang sepatutnya, ini adalah format reporting. Kamu kena ikut format ni. Kamu dalam reporting tu starting dengan introduction. Selepas tu saya nak tengok ni kalau kita boleh refer sebagai chapter, ini adalah chapter 1. Ini adalah chapter 2 cover fundamental knowledge. Kamu buat research, kamu cari, sebagai contoh kamu pilih wind turbine. Okey. Introduction, kamu ceritalah wind turbine ni, sejarah dia wind turbine macam mana, kat dunia ni negara mana yang dah guna wind turbine, which country already use wind turbine, why country ni guna wind turbine. Semualah ini adalah dalam introduction. So ini adalah dikatakan dalam introduction lah. Ini adalah cover dalam introduction. Okey, so untuk yang kedua adalah fundamental knowledge. Wind turbine ni menggunakan knowledge apa? So, especially dalam ni, confirm dia akan menggunakan wind. Wind ni adalah, saya nak tengok fundamental knowledge yang dia cover dalam fluid mechanics. Fluid mechanics saja. So kamu kena cari macam mana fundamental knowledge yang digunakan dalam wind turbine. Ni sebagai contoh wind turbine. Sama juga yang lain. Macam mana fundamental knowledge fluid mechanics yang digunakan dengan hydroelectric. So macam mana digunakan fundamental knowledge dalam steam turbine ataupun geothermal power plant. So itu yang saya nak tengok. Lepas tu yang ketiga ni. So ini lebih kepada kamu banyak cari dalam internet lah, dalam internet. So yang ketiga dengan keempat ni, maybe kamu kena cari agak critical sikit sebab saya nak tengok current issue di Malaysia. Kenapa di Malaysia ni tak ada lagi wind turbine? Apa masalah dia? So mahal sangat ke? Apa isu? Isu yang sekarang ni di Malaysia tak ada lagi wind turbine. Apa isu yang sekarang ni hydroelectric? Kenapa kat Malaysia ni tak ada? Current issue. Steam turbine in biomass. So kalau lah di Malaysia dah ada. Kenapa apa menyebabkan Malaysia ni dah ada biomass? Steam turbine biomass. Geothermal. Kenapa geothermal dekat Malaysia ni tak ada lagi? Kalau dah ada, kenapa ada? Apa yang menyebabkan Malaysia ni boleh ada ni? So idea ni lah untuk current issue. If tak ada, kenapa tak ada? If ada, kenapa ada? If tak ada, kenapa? If ada pun kenapa? So saya nak tengok current issue. So and then if tak ada, what is the new technologies yang menyebabkan perlu ada di Malaysia? If ada, what is the next improvement yang perlu ada? If tak ada, what technology
need to have in order to Malaysian having it. So if ada, how to improve more. So ini adalah yang mana saya nak tengok ada dalam report lah. And then ini adalah main kriteria yang kita more highest mark will be get kalaulah kamu ada motivation. Kenapa sebenarnya wind turbine ni perlu ada dekat dalam dunia ni? Why? Kenapa dalam dunia ni kena ada hydroelectric turbine? Why? Kenapa steam turbine in biomass perlu ada di dalam dunia ni? Kenapa perlu engineer design, perlu engineer cipta benda ni? Why? Kenapa geothermal power plant ni perlu ada kat dalam, bukan dalam konteks Malaysia, ini adalah dalam konteks kat dalam dunia ni, kenapa perlu ada? Okey, itu yang adalah yang dikatakan motivation. So bila kita dah tahu kenapa, kita mesti boleh refer juga benefit dia di mana. And then fundamental knowledge yang saya dah. So benda ni adalah kamu boleh selit dekat sini. So mungkin dekat sini dalam introduction ni kamu boleh masukkan motivation punya point. So fundamental ni okey, clear cut lah dekat sini adalah fundamental dekat sini. So benefit adalah sama ada current issue ataupun expected future technologies. Ini adalah yang kita boleh masukkan sebagai benefit. So 3 points ni kamu selitlah kat mana-mana. So disebabkan ni adalah PBL. PBL ni adalah problem based learning. Bila dikatakan dengan problem based learning ni, so saya nak tengok macam mana kamu punya creativity. So topik kita yang saya sentuh hari ni adalah lebih kepada renewable energy. So bila yang ni juga adalah main yang mana kamu boleh menggunakan point ini untuk dimasukkan ke dalam motivation punya kriteria. So macam mana kamu nak design, macam mana kamu nak susun kamu punya report, itu adalah bergantung kepada kreativiti kamu. So the first thing yang saya nak tengok adalah lagi tersusun, lagi mudah saya baca, lagi mudah saya faham, lagi itulah the highest mark. So saya mementingkan, iaitu kita panggil sebagai report tu mesti komprehensif dan juga nampak cantik. Cantik tu maknanya tersusun lah. Janganlah berterabur point kat sana. Maksudnya kalau lah point tu 4.1, cantik je 4.2, cantik je. Lepas tu dia punya formatting dia kat sini, kita kalau lah yang ni adalah 2 times enter, yang ni pun 2 kali lah juga enter. Tersusun semua format dia. So sebabkan ini adalah PBL report, saya nak tengok kamu punya creativity, saya nak tengok kamu punya macam mana kamu nak hand over kerja kamu tu kepada saya dalam keadaan yang dah perfect, dah cantik semua. Saya tak nak datang dekat saya, kat sini sengit, kat sana sengit, page number tak ada. So macam mana saya nak tengok kamu punya dedication terhadap kamu punya report. Itu yang paling penting sekali yang saya nak tengok. Macam mana kamu susun report tu. So in order kamu nak macam tu, ada 2 cara lah. Kalau lah tak nak kamu pas dekat saya, mungkin format saya menggunakan komputer lain, kamu guna komputer lain, takut lari dia punya format, kamu convert siap dalam bentuk PDF. Itu adalah strategi yang saya nak tengok daripada kamu lah. So yang last sekali adalah saya nak tengok ini kat sini adalah, ini adalah arahan lah, instruction student need to select. Okay, macam yang saya dah explain, due date dia sebelum hari Sabtu ni. Ini adalah individual task. So individual task maksud dia sekarang ni buat seorang-seorang lah. Janganlah pula, boleh berbincang, tapi end up nanti kamu tengok point nombor 5. The report will be checking the similarities. So kalau kamu tiru kawan kamu contohnya, saya buat report dulu, saya dah siap dah semua, saya bagi tiru dekat kawan, lepas tu kawan tu hantar dulu, baru saya hantar kemudian. Bila saya hantar kemudian, walaupun report tu saya yang 100% buat, tapi disebabkan dia dah hantar, dia dah capture dalam sistem dia yang kawan saya tu original, maknanya saya ni macam dengan dah jadi kes meniru. So saya akan tengok 100% kepada sini.
Okay, report must have 5 chapter. Ini adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. So saya nak tengok juga kamu punya reference. So the content of the report must have a... Okay, so macam yang cakap tadi, ini adalah main kriteria yang saya nak tengok. And then the report will be checked using the similarity index. So kalaulah kamu rasa kamu dah siap, dah confident, sebelum bagi kawan tengok, kamu hantarlah dulu. So kalaulah kawan kamu nak tengok pun sebab kamu dah hantar, mana katanya, kalaulah dia tiru, mana katanya kawan kamu tu lah akan di punya similarity index dah very high lah. Sebab, tapi kamu dah hantar dah. So mana katanya kerja kamu dah selamat dah. Kalaulah siapa yang dah siap dulu, confident, rasa macam dengan due date dia 1 Mei, kamu rasa minggu depan dah siap dah semua sekali, okey, kamu boleh hantar dulu. Lepas tu kalaulah kawan kamu nak tengok, bolehlah bagi tengok, tak ada masalah pun. Tapi kamu dah hantar dah. Mana katanya dalam sistem dah capture dah kerja kamu. So itu adalah strategi yang kiranya kawan kamu nak tolong. Kamu nak tolong kawan kamu lah. Tapi kamu kena be smart lah. Okey, itu saja dari saya. Kiranya ada apa-apa, kamu boleh contact saya. So untuk yang ni saya harap semua orang akan dapat pilih topik sebelum hari Sabtu ni. And then terus boleh buat. So dia punya due date untuk PBL report yang pertama ni adalah 1 Mei. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih.